Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep sistem ejaan bahasa Melayu dan kegramatisan tata bahasa yang dikemukakan oleh tokoh bahasa Melayu pada zaman pra-merdeka dan pasca merdeka. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, eloklah jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Asha Akila binti Abdul Aziz dan saya berumur 18 tahun. Saya mengambil option Bahasa Melayu dalam program Ijazah Sarjana Muda di Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Sebagai pembuka bicara, saya akan memberi sedikit pengenalan terlebih dahulu tentang sistem ejaan dan kegramatisan tata bahasa Bahasa Melayu. Sistem ejaan Bahasa Melayu telah mengalami pembakuan sejak beratus-ratus tahun jika mengambil kira tulisan Jawi sebagai tulisan tradisi Bahasa Melayu. Sistem ejaan Rumi dirumuskan sistem penulisannya sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1904, Richard James Wilkinson telah berhasil menyusun asas sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. Kemudian, Zakbar telah memperkemaskannya sehingga menjadi satu sistem ejaan yang digunakan di sekolah selama 30 tahun. Pada tahun 1972, sistem ejaan terhasil melalui kerjasama dengan Indonesia. Di Malaysia, sistem ejaan itu dikenali sebagai sistem ejaan Rumi Baharu. Manakala di Indonesia pula, ia dikenali sebagai sistem ejaan yang telah disempurnakan. Sistem pengejaan baharu Bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada dua sistem, iaitu sistem keselarasan huruf vokal untuk pengejaan kata jati Bahasa Melayu dan sistem kekecualian keselarasan huruf vokal untuk pengejaan kata pinjaman. Seterusnya, saya akan kupas sedikit tentang zaman pra-merdeka. Baiklah, seperti yang tertera di skrin anda, saya memilih Abdullah Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi. Beliau dilahirkan di Melaka pada Ogos 1976 dan telah meninggal dunia di Mekah pada tahun 1854. Beliau diberikan gelaran Munshi kerana kebijaksanaannya dan gelaran bahasa Parsi ini membawa maksud kepada pendidik ataupun guru. Abdullah Munshi dianggap sebagai bapa sastra Melayu moden kerana beliau telah menerapkan kewartawanan dalam penulisan bahasa Melayu semasa lalu dan ia telah mengubah pendekatan penulisan dalam bahasa Melayu. Akan tetapi, karya beliau banyak mengandungi unsur pengkritikan terhadap pemimpin Melayu, etika penggunaan bahasa dan budaya. Selain itu, beliau telah bertugas sebagai penyalin dokumen kepada Sir Stamford Raffles. Beliau telah menterjemah kitab Injil ke dalam bahasa Melayu untuk pergerakan-pergerakan mubalik Kristian di Singapura dan Melaka. Seterusnya, mari kita lihat pandangan tokoh terhadap perkembangan sistem ejaan pada zaman pra-merdeka. Penulisan hikayat Abdullah berpegang pada ciri-ciri khusus bahasa Melayu klasik, iaitu menggunakan tulisan Jawi. Tulisan atau aksara ini dipinjam daripada bahasa Arab dan kemudiannya ditambah dengan 6 huruf baru, iaitu Ca, Nga, Pa, Ga, Va dan Nya. Hal ini bererti tulisan tersebut masih dalam bentuk asalnya dengan menggunakan tulisan dan sistem ejaan Jawi. Penulisan hikayat Abdullah juga tidak menggunakan tanda-tanda baris pada tulisannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pandangan Abdullah Munshi terhadap bab tata bahasa Bahasa Melayu pula. Pertama sekali adalah aspek morfologi. Contohnya dari aspek imbuhan, penulisan karya hikayat Abdullah telah pun menggunakan imbuhan. Hal ini dapat diperhatikan pada petikan karya hikayat Abdullah pada halaman 69. Terdapat imbuhan men dan imbuhan mem pada awal ayat, iaitu menjaga dan membawa. Seterusnya dari aspek sintaksis, Abdullah Munshi gemar menggunakan ayat yang panjang dan berbelit-belit yang boleh menyulitkan pembaca untuk memahaminya. Contohnya, ayat-ayat yang terdapat pada halaman 16 daripada hikayatnya ini. Ayat-ayat yang panjang begini akan mengganggu pemahaman pembaca kerana ada waktunya pembaca terpaksa mengulangi pembacaan itu semula. Jelas dari segi bahasa daripada ayat, Abdullah Munshi masih lagi tidak membawa apa-apa pembaharuan. Tata bahasa yang terakhir adalah dari aspek kata pinjaman. Daripada penelitian yang telah dibuat dalam penghasilan karya-karya Abdullah Munshi, beliau banyak menggunakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Contohnya, dalam hikayat Abdullah pada halaman yang ke-6, iaitu character dan engineer. Selain daripada penggunaan kata pinjaman bahasa Inggeris, terdapat juga penggunaan kata pinjaman bahasa Arab dalam penulisan karyanya seperti khatib pada halaman ke-4 dan sayyid pada halaman ke-35. Seterusnya, mari kita lihat sumbangan-sumbangan Abdullah Munshi pula.
Sumbangan yang pertama ialah Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah merupakan kisah pengembaraan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ia selesai dikarang pada tahun 1845 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1849. Hikayat ini merupakan suatu penceritaan yang menggambarkan kehidupan penulis dan penduduk negeri Melaka serta peristiwa harian terutamanya yang berkaitan dengan perhubungan dan pengalaman Abdullah Munshi sendiri dengan orang-orang Inggeris, iaitu para pegawai Inggeris yang bekerja di dalam ataupun di luar kerajaan, penduduk tempatan dan pemerintah. Hikayat ini juga cuba memaparkan sejarah sosial pada zaman Abdullah Munshi semasa tinggal di Melaka. Abdullah Munshi telah menurunkan pemikiran dan falsafah beliau terhadap bahasa Melayu, sikap orang Melayu, kepandaian dan teknologi orang Eropah dan sistem pemerintahan Inggeris yang berteraskan undang-undang bertulis, keadilan, bersistem serta teratur. Sumbangan yang seterusnya adalah kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan. Ia pertama kali diterbitkan di Singapura pada tahun 1838 dan dianggap sebagai teks sastra Melayu pertama diterbitkan secara komersil. Karya ini menceritakan pelayarannya dari Singapura ke Kelantan dengan temannya Grand Pre dan Baba Koat untuk menyerahkan surat daripada Sir George Bonham, Gubernur Negeri-Negeri Selat untuk Sultan Kelantan. Tulisannya merangkumi pengalamannya ketika singgah di Pahang dan Terengganu serta perkara yang dialami oleh beliau di Kelantan. Karya ini juga mengandungi nasihat-nasihat yang diberikannya kepada raja-raja Melayu dan juga perbandingan antara sistem pemerintahan Inggeris dan sistem tradisional Melayu. Baiklah, seterusnya pada zaman pasca merdeka pula. Mari kita lihat biodata tokoh pada zaman pasca merdeka terlebih dahulu. Seperti yang kita dapat lihat di skrin, saya memilih Abdullah Hassan. Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan lahir di Teluk Anson, Perak pada 20 Mac 1942. Profesor Abdullah adalah antara sarjana yang kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai medium pembelajaran. Beliau mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan hanya melalui bahasa peribumi. Seterusnya, mari kita lihat pandangan Abdullah Hassan terhadap sistem ejaan. Sistem huruf rumi, terdapat 21 lambang bagi fonem konsonan dan 5 lambang bagi fonem vokal. Lazimnya, satu fonem diberi satu lambang. Tetapi, apabila terdapat lebih banyak fonem daripada lambang, oleh sebab itu, dua huruf akan digabungkan bagi melambangkan fonem yang lain. Contohnya, dalam bahasa Melayu ada lambang huruf tunggal seperti B, P, T, D dan lain-lain. Tetapi ada juga yang dihasilkan dengan menggabungkan dua huruf seperti KH, GH, NG, NY dan SY. Walaupun lambang ini terdiri daripada dua huruf, bunyinya tetap satu. Misalnya, nyamuk bukannya niamuk atau ungu bukannya ungu. Ada juga kejadian apabila satu lambang huruf digunakan bagi dua fonem atau bunyi yang berlainan. Sebagai contoh, seperti 6 bunyi vokal iaitu A, E, I, O dan U. Tetapi diberi hanya 5 huruf iaitu A, E, I, O dan U. Baiklah, kita akan lihat pula pandangan Abdullah Hassan terhadap tata bahasa Melayu. Terdapat dua jenis morfem iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas boleh wujud sendirian, manakala morfem terikat mesti digunakan bersama sekurang-kurangnya satu morfem lain. Sebagai contoh, berpeluh. Kata ini terbentuk dengan cantuman ber dengan peluh. Bentuk peluh boleh digunakan bersendirian sebagai kata, tetapi ber memerlukan suatu bentuk lain dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, peluh dikatakan morfem bebas dan ber dikatakan morfem terikat. Bukan semua kata itu morfem bebas. Kemudian, jenis-jenis ayat. Terdapat 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat arahan dan ayat seruan. Yang pertama, ayat penyata. Baiklah, ayat penyata ialah ayat yang menyatakan maklumat atau memberi tekanan kepada maklumat itu. Contohnya, rumah itu rumah papai. Yang kedua, ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang menanyakan mengenai sesuatu. Contohnya, berapa harga buah ini? Ayat yang ketiga ialah ayat arahan. Ayat yang memberi arahan. Contohnya, hentak kaki, memberi arahan. Ayat yang terakhir ialah ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang menyatakan perasaan. Contohnya, sukanya dia, menyatakan perasaan. Seterusnya, kita lihat sumbangan Abdullah Hassan. Sumbangan yang pertama adalah buku Tata Bahasa Pedagogi Bahasa Melayu. Buku ini diterbitkan pada tahun 1993. Buku ini ditulis khusus untuk membantu guru-guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran.
Buku ini adalah buku yang pertama diterbitkan khusus untuk pengajaran bahasa Melayu peringkat rendah dan menengah. Jangan khawatir kerana segala unsur tata bahasa yang ditulis di buku ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dan unsur-unsur tata bahasa diterangkan dalam bab yang berlainan dan diringkaskan. Semua bab telah dilengkapi dengan contoh penggunaan tata bahasa yang betul dan disediakan soalan untuk memudahkan guru dan pelajar memahami bab tersebut. Sumbangan seterusnya adalah buku morfologi. Buku ini diterbitkan pada 1 Januari 2006. Buku ini khusus memberi pedoman kepada pensyarah, guru dan pelajar bahasa Melayu. Huraian yang diberikan adalah berlandaskan tata bahasa dewan, tetapi contoh dan latihannya sengaja diperluas dengan tidak menggunakan apa yang ada dalam tata bahasa dewan supaya guru dan pelajarnya menjadi kreatif dengan menggunakan bahasa Melayu. Edisi pertama buku ini diterbitkan oleh Fajar Bakti dengan tajuk Penerbitan Kata dalam Bahasa Malaysia yang diterbitkan pada tahun 1986 dan laporan perpustakaan UPSI menunjukkan rekod pinjamannya sangat tinggi. Edisi keduanya diusahakan semula bagi keperluan para pensyarah, guru dan pelajar bahasa Melayu. Sebelum sampai ke penghujung, mari kita lihat perbezaan peranan dan pemikiran tokoh dalam perkembangan sistem ejaan dan tata bahasa bahasa Melayu. Baiklah, bagi peranan dan pemikiran Abdullah Munshi, Abdullah telah mengikuti Raffles ke Singapura dan terus menjadi jurutulis dan jurubahasa Raffles. Beliau telah diberi tugas untuk mengumpul bahan sastra Melayu lama untuk Raffles membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jepun. Seterusnya, Munshi Abdullah telah menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Kemudian, beliau menegaskan betapa pentingnya bahasa Melayu dipelajari oleh orang Melayu. Hal ini kerana beliau berminat mempelajari dan mendalami bahasa Melayu. Oleh itu, beliau menjelaskan betapa ruginya orang Melayu kerana tidak mahu mempelajari bahasa Melayu, iaitu bahasa mereka sendiri. Baiklah, peranan dan pemikiran Abdullah Hasan pula ialah orang Melayu mestilah memperjuangkan bahasa Melayu, terutamanya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa pendidikan dan pentadbiran. Sekalipun bilangan penutur bahasa Melayu di Malaysia sekitar 25 juta orang, apabila dikira keseluruhan penduduk negara-negara yang menuturkan bahasa Melayu, maka jumlahnya menjadi hampir 250 juta hingga 300 juta orang sekiranya diambil kira bahasa yang berkeluarga dengannya di Asia Tenggara ini. Ia juga menjadi bahasa kebangsaan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dalam membina bahasa Melayu ini, kita mempunyai 4 rantau di Asia Tenggara yang menggunakan bahasa-bahasa yang bersumberkan bahasa Melayu. Selain itu, orang Melayu haruslah mengajar dan sering melakukan penyelidikan dalam bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, penterjemahan, etika dalam pengurusan dan komunikasi interpersonal. Sebelum berakhirnya pembentangan saya hari ini, saya akan membuat sedikit rumusan. Setiap tokoh akan mempunyai pendapat dan peranannya yang tersendiri. Peranan mereka yang diperoleh daripada hasil dari penelitian, kajian-kajian dan sumbangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh itu sendiri. Bahasa Melayu perlu dimartabatkan dan tidak dipinggirkan oleh masyarakat pada hari ini. Pelbagai pihak dan tokoh telah berusaha untuk memodernkan bahasa Melayu. Oleh itu, masyarakat mestilah sentiasa memartabatkan dan bangga terhadap bahasa Melayu supaya bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan negara. Sudah sampai ke penghujung video. Terima kasih kerana sudi meminjamkan telinga untuk mendengar. Ikan tenggiri dimasak kari, buat santapan anak dan isteri. Saya ingin mengundur diri. Salah dan silap harap maafi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.